Okey, insurans adalah kaedah utama untuk memenuhi keperluan perlindungan risiko. Ya. Insurans konvensional ke, insurans Islami ke, memang ada risiko di situ. Ataupun semuanya berkait dengan risiko. Cuma ada ciri-ciri yang menyebabkan insurans konvensional itu haram. Kita buka dalam fatwa Majlis Kebangsaan MKI tahun 2011. Dia kata haram. Nama lain bagi haram dan muamalat ni kita guna patuh syariah lah, macam lembut sikit lah. Tapi sama aja. Maksudnya tidak boleh dan berdosa lah. Walaupun dua-dua ada risiko, tapi tak sama. Sebab tu dia difatwakan secara berbeza. Fatwa Kebangsaan tahun 2011 kata insurans konvensional haram. Insurans Islami yang kita sebut sebagai takaful halal atau harus. Peringkat dunia tuan-tuan, Majma' Fiqh Islam 1979 telah memfatwakan haram insurans konvensional pada waktu itu, dan yang Islami harus. Jadi risiko bukan isunya. Dan kalau tuan-tuan tengok ucapan daripada our top scholar muamalat, Profesor Datuk Dr. Daud bin Bakar, panjang betul nama dia. Itu saya punya favourite lah, tuan. Dia pun ada sebut, dia kata risiko adalah bukan isu syariah. Ya, Islam tak ada apa masalah dengan risiko ni. Atau dengan arti kata lain, yang menjadikan ia haram bukan risiko sebenarnya, tapi bagaimana ia diuruskan. Cara tu. Muamalat ni lebih kepada cara. Cara awak buat halal, dia jadi halal. Cara awak buat tidak halal, dia jadi tidak halal. Dia tengok kepada the essence of the transaction. Jadi jangan faham tuan-tuan. Cara. Itu yang dilakukan di peringkat kewangan kita. Dan apa yang kita amalkan. Kalau cara dia betul, dia jadi halal. Cara dia tidak betul, dia jadi tidak halal atau haram atau tak patuh syariah. Jadi kita kena kenal pasti caranya. Anyway, hak kata masih haram, tetap tidak patuh syariah, ini hanya hello, ini hanya riba jalan belakang. Awak kena pasti kau cara dia. Badan dunia tuan-tuan mengeluarkan satu-satu resolusi. Kadang-kadang satu-satu bab tu sampai berbelah-belah item. Insurans saja saya tengok badan dunia punya. Dia punya kita panggil standard syariah lah. Tempat kerja lama Profesor Daud Bakar, nama dia AOFI, Accounting Auditing Organisation for Islamic Finance Institution. Kita memang belajar muamalat, of course lah, orang Islam kita kena baca lah resolusi dia tu. 1,300 muka surat lebih. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Inggeris. Insurans saja tuan-tuan dia ada 14 item. Kalau awak kata insurans Islami tidak betul-betul Islami, walaupun telah difatwakan di peringkat kita, negeri baik, peringkat JAKIM baik, MKI yang saya sebut tadi 2011 tu kan. Dan peringkat dunia juga. Awak jawab dah balik. Awak dia sebut satu-satu 14 item awak dia kata halal tu. Baru Islam, baru ilmiah. Kalau bagus bawa pergi mahkamah. Challenge. Operator terkapur yang ada. Kalau dia kalah dia kena bayar duit tuan juta-juta. Tapi so far tak ada lah. Ya tak? Jawab gitu boleh tak? Baik. Ala-kula balik pada yang saya sebut Profesor Daud Bakar tadi. Jadi tuan-tuan kena faham bab ni. Amat penting sekali. Ini prinsip utama. Jadi balik pada yang saya sebut Daud Bakar tadi, dia kata risiko bukan isu syariah sama sekali. Tapi bagaimana kita mengendalikan risiko itu. Itu yang menjadikan insurans ini sama ada dia un-Islamic, tak patuh syariah, not syariah compliance, ataupun dia Islamic. Tujuan utama insurans adalah untuk memindahkan risiko daripada orang individu atau sebuah syarikat kepada syarikat yang menawarkan produk perlindungan risiko. Ya. Tuan-tuan kalau ambil insurans konvensional, sebenarnya tuan-tuan telah memindahkan risiko tuan-tuan kepada syarikat insurans. Syarikat insurans itu beli risiko daripada tuan-tuan. Tuan-tuan kena bayar. Jadi dia cover tuan-tuan. Sebab itu kontrak yang dia buat, kontrak jual beli antara tuan-tuan dengan syarikat itu. Bahkan kalau tuan-tuan tengok definisi risiko yang ada, definisi insurans yang ada lah, menjadi bank negara, mana-mana salah yang bank keluarkan. Hatta jabatan custom buat dikeluar juga pasal insurans. Kerana syarikat insurans juga perlu membayar cukai-cukai tertentu. Kalau tuan-tuan lihat ada definisi macam-macam. Hatta AOFI pada dunia saya sebut ni pun, dia punya definisi amat teknikal sekali. Tapi nasib baiklah, daripada tahun 2017 saya ajar muamalat tuan di UST, dan after that saya mengajar juga di Suara-Suara. Saya suka buat definisi saya sendiri untuk memudahkan saya dan memudahkan tuan-tuan faham lah. Insurans tuan-tuan kalau konvensional, definisi dia simple saja. Itulah perlindungan risiko daripada syarikat yang menanggung insurans kepada pemegang polisi dengan bayaran premium tertentu. Siapa dia sebut bayaran premium? Kerana tuan-tuan buat akad jual beli dengan dia. Tuan-tuan bayar tu untuk dia cover tuan-tuan. Dia beli risiko daripada tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan perlindungan. Dia jual beli. Sebab tu antara sebab kenapa insurans konvensional diharamkan di peringkat global baik, di peringkat bawahan ni baik, tempatan ni baik, kerana kontrak yang dia gunakan. Itulah kontrak jual beli. Akad yang dibuat itu ialah akad pertukaran. Di mana tuan-tuan? Di situ memang ada goro yang besar sekali. Perlindungan mana boleh dijual beli? Risiko cannot be traded. Risiko tak boleh dijual beli. Di situ ada uncertainty. Kalau tuan-tuan belajar rukun jual beli, barang mesti diserah terima. Mesti makdur ala taslim.
Tapi tuan-tuan buat jual beli, tapi tak tahu bila tuan-tuan dapat perlindungan. Awak tahu bahawa nak accident bila? Awak tahu bahawa nak kemalangan bila? Tak tahu. Itu warok, uncertainty tu. Jual beli tak boleh. Jadi kita buat pertukaran ataupun jual beli macam tu. Ya, dia mesti jelas. Awak bagi duit, saya bagi barang. Clear. Kalau saya bagi duit, barang awak tak ada, ataupun awak akan hantar lewat, delete delivery, atau istilah muamalah juga disebut sebagai deferment. Tak apa, tapi awak kena nyatakan bila awak akan hantar. Mesti tu. Lepas tu kalau awak tuan-tuan buat jual beli online, walaupun dia tak boleh bagi date exactly bila, dia akan bagi within the range. Dalam masa seminggu, akan di-deliver kepada awak. Tempoh tu. Untuk nak mengurangkan roro-roro yang ada tu lah. Pasal memang syarat jual beli, mesti ada serah terima barang tu. Jadi konvensional dia tak boleh diserah terima. Jadi satu sebab utama lah kontrak dia buat kontrak jual beli. Cara dia tu. Di samping larangan-larangan yang lain lah. Kalau tuan-tuan tengok Jakim Burai kan tu kan. Kalau office sampai 14 item tuan-tuan saya baca. Tapi banyaklah yang dibincangkan. Daripada awal-awal lagi scope of the standard. Kemudian dia bincang tentang hukum, dia bincang tentang prinsip atau mabadi, dia bincang tentang macam-macam tuan-tuan. Participation and commitment of the insurer. Kita masuk insurer, kita tahu tak pergi melabur mana. Kalau awak masuk konvensional, dia pergi melabur tempat tak mana-mana, haram. Confirm lah. Tapi kalau Islamic, in term of commitment and participation, dia tak pergi kepada tempat-tempat yang haram. Kerana sebahagian daripada caruman tuan-tuan, dia akan dilaburkan. Insurer bukan hanya sekadar perlindungan dan risiko yang dilindung, tapi investment. Kemudian tuan, selain daripada itu, ada riba. Ya, ada juga riba. Lepas tu, suruh belajar, masuk kelas. Kalau tidak, kita akan judge benda ni, sama saja. Ya tak? Di manakah riba pada insurans? Konvensional. Riba dia, tuan-tuan, dia panggil riba jual beli, bukan riba pinjaman. Sebab kita tak ada melibatkan pinjaman. Bagi duit untuk dapat duit. Dengan kadar yang tidak sama. Itu riba. Riba buyuk dia panggil. Awak bagi duit, after a while awak akan dapat duit kan bila awak kemalangan atau berlaku apa-apa musibah. Bagi duit untuk dapat duit itu riba. Dia panggil riba fadal. Kalau kadar yang tidak sama. Dan memang kadar tidak sama. Tuan-tuan caru sebelah bawah 300. Bila tuan-tuan masuk hospital, bila tuan-tuan kemalangan, tuan-tuan akan dapat ribu-ribu, kadang puluh-puluh ribu. Kat mana riba ustaz daripada anda ustaz? Bukan ustaz tahu. Ini dunia punya standard. Dunia punya standard. Lepas tu pula ada perangguhan di situ. Ada dua-dua riba di situ. Ada riba fadal dia panggil, kuantiti pertukaran tidak sama. Satu lagi dia panggil riba nasiah, penangguhan. Tak boleh ada riba. Tapi kalau tak belajar memang tak tahu riba tu. Jadi risiko, jadi insurans memang ada riba tuan nombor 2. Yang ketiga ada judi. Di mana judi dia? Judi dia ialah syarikat mendapat keuntungan daripada kerugian tuan-tuan. Ataupun dengan arti kata lain, kalau orang claim sikit, dia dapat untung banyak. Kalau orang claim banyak, dia dapat untung sikit. Jadi untung dia atau rugi dia memang betul-betul atas risiko yang tidak diakui oleh syarak. Judilah tu, macam pertaruhan juga. Kontrak tidak sah syarak, jual beli risiko yang roro, ada riba juga. Riba pun ada dua-dua, ada riba fadal, ada riba nasiah. Kemudian yang ketiga, ada unsur kemah atau gambling di situ, judi lah. Judi di pihak syarikat, kerana syarikat akan mendapat keuntungan atau kerugian based on ni, perbelanjaan yang akan dikeluarkan, claim yang akan dia bayar. Dan juga rugi dan untung pada tuan-tuan juga. Tuan-tuan bayar sikit, dapat banyak. Itu juga satu bentuk judi sebenarnya. Jadi, tak boleh kan cerita dia. Tapi kalau Islami, definisi dia tak sama. Of course lah, kontrak dan praktiknya pun tidak sama. Kalau tuan-tuan tengok definisi dalam insurans apa? Dia kata perlindungan yang dikongsi sesama ahli berdasarkan prinsip-prinsip syariah, ataupun juga setengahnya menggunakan konsep perlindungan bersama berdasarkan syariah Islam yang dikendalikan oleh pengendali insurans untuk manfaat bersama. Ataupun dengan definisi kita tahulah, dia tak buat jual beli, dia buat tabarru'an. Tabarru'an ialah saling sumbang menyumbang untuk bantu-membantu sesama kita. Macam tuan-tuan buat khairat kematian lah. Konsep insurans ni dengan khairat kematian ni dia tak ada beza. Lebih kurang sama saja. Sama-sama bagi duit, sama-sama tolong-menolong antara kita. Kalau insurans tuan-tuan, duit yang tuan-tuan sumbang tu bukan sumbang, tuan-tuan bayar tu premium tu kan, itu duit syarikat. Lepas tu dia merabu sukati. Tapi kalau Islamik, duit itu bukan duit syarikat. Syarikat tak mendapat untung daripada klaim tuan-tuan, tapi dia mendapat untung daripada upah yang tuan-tuan bayar kepadanya. Sebab tu ada akad wakalah apa gitu gini tu. Dan juga daripada pelaburan yang dia buat lah. Dipantau, disedia supaya tak berlaku pelanggaran-pelanggaran dalam Islam. Of course lah dia tak pergi melabur tempat merepek-repek kan. Percayalah.